يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pada hari yang keberkatan ini
Kami menandatangan sambil melafazkan kesyukuran atas segala nikmat, rahmat, inayat dan pertolongan, nikmat iman, nikmat kesejahteraan, nikmat kemerdekaan, pembangunan dan keamanan. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia dan agama kami. Bersih dan suci pekerjaan kami. Berilah cahaya petunjuk-Mu kepada hamba-hamba-Mu di dunia ini. Berilah kami ilham untuk mendapat jalan-Mu yang lurus, Ya Allah. Peliharalah kami daripada segala kejahatan dan keburukan. Ya Allah, yang Maha Berkuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Bijaksana. Kami berdoa dan bermohon, bukalah hati kami dengan pancaran iman. Sanubari kami dengan penuh yakin dan kepercayaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Langkah demi langkah, kadangkala tanpa kita sedari, hampir setahun kita semua telah menjalani kehidupan secara normal baharu. Hai, saya Cikgu Amri dan Cikgu mengharapkan semua anak-anak mempersiapkan diri, malah sudah pun bersedia dengan kehidupan normal baharu ini. Maka program ini, iaitu program transformasi diri ini adalah amat bertepatan dengan sentuhan dan amatan kepada anak-anak demi kehidupan pada masa ini. Sebelum itu, ingin Cikgu bertanya pada anak-anak, apa itu program transformasi diri? Ya. Ya, betul. Okey, baik. Transformasi diri itu adalah bermaksud perubahan. Apa yang dimaksudkan perubahan? Untuk program ini, perubahan yang dimaksudkan adalah perubahan yang lebih baik ataupun yang lebih memberi manfaat kepada kita semua. Untuk tahun ini, program transformasi diri ini dijalankan dengan hasrat memantapkan lagi pembinaan insan dan akhlak dan juga emosi dengan pendekatan budaya dan pendekatan yang baharu. Walau dengan media yang terkini, insya-Allah unit bimbingan dan kaunseling seiring dalam menerajui dan juga ingin memaparkan dan juga menyalurkan motivasi kepada anak-anak. Kata yang indah bukan dari bibir yang manis sahaja, namun ianya lahir dari hati dan nurani. Sekarang kita pendengar amanat dari penolong kanan halawan murid kita, Puan Nazilah binti Abdul Rahman, dan seterusnya Guru Besar SK Jalan 6, Puan Zarah binti Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam sejalin di hatiku. Program transformasi diri adalah satu program anjuran unit bimbingan dan kaunseling yang dijalankan pada setiap tahun kepada murid-murid tahap 2. Namun pada tahun 2021, program ini akan didedahkan kepada semua murid di SK Jalan 6. Transformasi memberi maksud melakukan perubahan daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lebih baik atau lebih bersistematik. Di antara objektif program ini ialah yang pertama, mengenal pasti kekuatan dan kelemahan diri murid-murid di mana secara tidak langsung memperbaiki setiap kelemahan dan mengukuhkan lagi kekuatan murid-murid. Kedua, mewujudkan sikap
ingin tahu dan mencuba perkara-perkara baharu yang positif dan berfaedah untuk masa depan mereka. Contoh, PDPR memberi peluang kepada murid-murid menggunakan kemudahan internet. Seperti contohnya dalam Google Classroom, Google Meet, Quiz, YouTube, video dan sebagainya. Ketiga, memupuk semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan murid-murid yang berbilang kaum dan saling sayang menyayangi antara satu sama lain, antara murid dengan murid dan murid dengan guru. Program ini juga diharap dapat membuka minda murid serta membolehkan mereka mengenal peribadi diri dan rakan. Mereka juga akan mempelajari teknik belajar yang berkesan bagi membolehkan mereka menjadi modal insan yang cemerlang. Selain itu, program ini juga diharap dapat melahirkan murid-murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Semoga program yang dijalankan secara atas talian ini memberi semangat untuk belajar kepada semua murid-murid, di mana cikgu amat berharap murid-murid dapat transformasikan diri murid-murid walaupun kita di dalam pembelajaran alaf baru. Teruskan iltizam murid-murid untuk lebih memberi perhatian di dalam PDPR yang berlangsung. Sekian, terima kasih. #Kita Jaga Kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak ibu? Ibu harap anak-anak ibu sentiasa berada dalam keadaan sihat. Kita tahu bahawa negara kita sedang dilanda oleh pandemik COVID-19, bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Ibu harap anak-anak sudah akur dan faham tentang 3W, iaitu wash, sentiasa basuh tangan, bersihkan diri, wear, pakai pelitup muka dan wand, mengelakkan diri berada di tempat orang ramai, menjaga penjarakan, juga mendapatkan rawatan jika ada gejala. Walaupun sekolah ditutup, tetapi guru-guru menyampaikan pendidikan pelajaran kepada anak-anak secara PDPR, tidak kiralah sama ada secara online, Google Meet ataupun WhatsApp, Telegram ataupun menggunakan bahan-bahan fotostat yang perlu diambil di sekolah. Apa jua bentuknya, anak-anak mesti ingat bahawa anak-anak perlu meneruskan pembelajaran dan mencari ilmu. Ibu harap dengan keadaan ini anak-anak dapat menyesuaikan diri, kerana kita semua perlu belajar dengan norma baharu kerana adanya COVID-19 ini. Setiap orang mesti menyesuaikan diri dengan suasana yang baru, dengan cara pembelajaran yang baru. Ibu harap anak-anak yakin dengan diri, buang jauh-jauh rasa tertekan, teruskan usaha. Ibu rasa dengan bimbingan ibu bapa, sokongan guru-guru, anak-anak dapat meneruskan pembelajaran anak-anak. Anak-anak juga tidak perlu terbeban dengan perasaan dan fikiran ataupun perasaan negatif. Anak-anak boleh meminta bantuan daripada ibu bapa dan juga daripada guru. Kami sentiasa memberi sokongan dan mengharapkan bahawa anak-anak akan terus belajar dan juga mendapat ilmu walaupun secara PDPR. Memang kita semua agak sukar dengan suasana baru ini, tetapi kita boleh belajar dan menyesuaikan diri. Patuhilah adab ketika belajar PDPR online. Kita masih perlu menghormati guru kita dan patuhilah tugas-tugas
yang telah diberikan dan cubalah siapkan sebaik mungkin. Ibu percaya anak-anak ibu adalah orang yang hebat, bakal menjadi orang yang hebat, insya-Allah menjadi insan yang berjaya dunia dan akhirat. Sekian daripada ibu. Assalamualaikum. Kita jaga kita. Baik kata-kata, tak kenal maka tak cipta. Jom kita kenali dulu guru bimbingan dan kaunseling dan dengar sedikit pesanan daripada guru-guru kaunseling. Ya anak-anak, selain daripada Cikgu Amri selaku guru bimbingan dan kaunseling, cikgu mempunyai 2 lagi sahabat yang akan bersama dengan anak-anak. Assalamualaikum, apa khabar anak-anak yang cikgu sayangi? Alhamdulillah, kita bersyukur kerana masih dipanjangkan usia untuk menghirup nafas di muka bumi ini. Saya Cikgu Syamsidah, guru bimbingan kaunseling SK Jalan 6, ingin menyampaikan sepatah 2 kata ucapan berunsur nasihat dan memberi kata semangat kepada anak-anak murid yang cikgu sayangi. Kita semua faham, sedia maklum, sekarang kita berada dalam norma kehidupan baru di mana cara hidup kita, amalan murid kita sehari-hari telah berubah akibat pandemik COVID-19. Anak-anak sedia maklum bahawa kita tidak dapat lagi keluar sesuka hati, bebas bergerak ke sana ke sini, kerana di luar sana ada bahaya menanti kita. Cikgu rasa anak-anak mungkin tahu apakah bahaya tersebut, dan kita sedia maklum kerajaan telah menggalakkan kita supaya sentiasa menjadikan penjagaan kesihatan sebagai rutin utama kehidupan kita di rumah dan di luar rumah. Kita perlu kerap membasuh tangan, memegang apa-apa barang pun kita perlu sanitizer tangan kita dengan pencuci tangan. Lagi kerap kita basuh tangan lagi bagus kerana ia boleh menghindar jangkitan COVID-19. Selain daripada itu, kita perlu bataskan kawalan pergerakan kita, di mana kita tidak boleh lagi keluar bebas sesuka hati kerana ia sangat berbahaya untuk kita. Kita mungkin terdedah kepada virus COVID-19. Di samping itu, kita juga perlu menjaga perjalanan sosial, di mana kalau kita berada di tempat awam, kita perlu berada dalam jarak 1 meter untuk mengelakkan jangkitan melalui pertuturan, bersin, batuk dan sesama. Okey, seterusnya kita juga perlu memakai mask atau topeng muka jika kita hendak keluar rumah. Seelok-eloknya topeng muka itu setelah dipakai hendaklah terus dibuang ke dalam tong sampah. Kita tak boleh orang kata apa, menggunakan 2 kali topeng muka itu. Kita panggil topeng muka pakai buang, disposable mask. Okey. Anak-anak, cikgu harap kita sama-samalah bersedia menghadapi perubahan hidup kita ini. Bukan kita seorang tetapi semua rakyat Malaysia, seluruh penduduk dunia terlibat menghadapi bencana COVID-19. Dan kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah SWT supaya keadaan ini segeralah kembali pulih dan COVID-19 akan terhapus dari muka bumi untuk selama-lamanya, dan kita boleh kembali menjalani kehidupan normal seperti biasa. Mungkin kita pada masa ini hidup dalam norma baru, kebiasaan baru, tapi ia akan menjadi satu kebiasaan pula kepada masyarakat akan datang. Kita mungkin kekok, tidak seronok, beri kesan pada sosial emosi kita. Tapi insya-Allah dengan penjagaan diri kita di samping doa kepada Allah SWT, cikgu percaya kita semua sentiasa dalam lindungannya selagi mana kita bergantung harap kepada Yang Maha Esa. Okey anak-anak, cikgu berdoa semoga keluarga, anak-anak semua sentiasa dalam lindungan, dan kita sebagai murid
Kita doakan orang sekeliling kita, jiran-jiran kita, ahli keluarga kita, guru-guru kita dan rakan-rakan ibu bapa kita di luar sana supaya mereka semua selamat, ya, selamat pergi dan pulang balik daripada kerja. Okey anak-anak, sama-samalah kita bersedia, ya, mentransformasi diri kita ke arah kehidupan lebih baik, meninggalkan amalan-amalan negatif, amalan yang tidak baik. Kita buat berubah kepada cara kehidupan yang lebih baik untuk faedah masa depan kita sendiri. Rajin-rajinlah belajar di rumah, rajin-rajin buat kerja sekolah, jangan ponteng, sentiasa bersemangat, ya. Kita majukan diri kita sendiri. Kalau kita tidak berubah, siapa nak ubah diri kita? Betul tak? Jadi cikgu pesan kepada anak-anak, ya, rajin-rajinlah, ya, sembahyang, mengaji jangan tinggal, ya, jaga adik-adik kat rumah, jangan bergaduh dan duduklah bersama-sama dalam suasana harmonis sebagai satu keluarga, ya. Okey, tolong menolong melakukan kerja rumah sebab ibu bapa kita di luar sana terpaksa bertawakal, ya, untuk mencari rezeki. Kita doakan mereka sihat, selamat dan dalam perlindungan Allah SWT. Okey, itu saja anak-anak. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu ingin berkongsi dengan murid-murid bagaimana kamu menguruskan masa sepanjang PKP ini. Baik murid-murid, walaupun sekolah ditutup, tetapi kamu semua tetap kena belajar di rumah. Baik, sebagai seorang murid, kamu perlu membuat persediaan, ya, bagaimana untuk memastikan pembelajaran kamu itu nanti dapat dilaksanakan dengan berkesan. Yang pertama, kamu mesti ada jadual waktu yang telah diberi oleh guru kelas masing-masing. Selain daripada itu, kamu mesti memastikan kamu berada di rumah pada pukul 7 pagi hingga pukul 1 tengah hari setiap hari, sama macam waktu persekolahan biasa. Baik, sekarang persediaan untuk pembelajaran. Katakan kamu dah bersedia untuk hari itu. Okey, pada awal-awal pagi kamu mesti pastikan kamu bersarapan pagi. Katakan pukul 7 pagi itu kamu sarapan dulu. Okey, kenapa? Kerana untuk memastikan kamu boleh fokus kepada pembelajaran kamu nanti, ya. Jadi kamu tak rasa lapar, perut kenyang, hati pun gembira, mood pun baik. Jadi kamu dapat menumpukan perhatian pada sesi pembelajaran. Baik. Seterusnya, bila perut dah kenyang, dah sarapan, okey, kamu dah nak bersedia, pilih tempat yang sesuai di mana kamu nak belajar, ya. Pilih tempat yang tidak ada gangguan. Jangan kamu duduk di depan pintu, di dapur, di laluan tangga. Jadi itu akan mendatangkan berbagai masalah dan kekangan nanti, ya, gangguan. Jadi kamu pilih satu tempat, mungkin contohnya kamu ada bilik, tak kira lah bilik kamu atau bilik yang kamu kongsikan, ada bilik, kamu duduk dalam bilik tu, kuncikan pintu supaya tidak ada bunyi dari luar, gangguan daripada adik-adik, dan kamu dapat fokus. Baik, seterusnya sama macam di dalam kelas, ya. Okey, kamu dah nak belajar, kelas dah nak bermula. Okey, pastikan ada buku rujukan, ya, seperti buku teks, buku-buku tambahan, ada alat tulis di sisi kamu selain daripada peranti yang kamu gunakan, ya. Baik, kenapa? Sama seperti di dalam kelas, bila kamu ada bahan-bahan itu nanti, ketika guru menyampaikan maklumat atau penerangan atau arahan, jadi kamu ada rujukan, ya, ada rujukan kerana ini akan membantu kamu mudah memahami apa yang cikgu perkatakan. Baik, katakan sekarang pembelajaran bermula, ya, mengikut jadual. Mungkinlah kaedah apa yang cikgu subjek tu dah tetapkan, sama ada Google Meet atau video call atau WhatsApp secara dua hala, ya. Ini cikgu bagi contoh. Jadi pastikan kamu mengambil bahagian secara aktif,
Ya, bersoal jawab, tak tahu tanya masa tu juga, sebab kita ada dua hala. Jadi kamu jangan malu-malu dan jangan kamu sibuk dengan kawan-kawan lain. Mungkin nak tengok muka kawan lah, nak bertegur siapa. Jadi fokus. Masa ni jangan kamu hiraukan kawan-kawan lain. Mungkin yang cuba memberi tarikan untuk mengganggu ya perjalanan tu. Jadi fokus kepada guru dan bersoal jawab kalau tak faham ya. Itu gunanya kita berinteraksi dua hala dan kita gunakan sebaik-baik peluang ini. Baik, selain daripada itu ada juga kaedah penyampaian pengajaran secara sehala ya. Contoh mungkin tontonan video ya, cikgu kamu akan postkan video atau WhatsAppkan bahan-bahan dan mungkin juga kamu boleh dapat maklumat di dalam Google Classroom ya. Jadi kamu hendaklah fokus. Kalau video tu kamu dengar elok-elok, dengar baik-baik dan faham. Begitu juga dengan kalau yang di WhatsAppkan tu adalah bahan-bahan ya. Kalau disuruh print atau menjawab soalan ya, kamu buat bersungguh-sungguh ya. Dan gunakan masa sebaik-baiknya seperti yang diperuntukkan dalam jadual waktu itu. Setelah sesi pembelajaran itu tamat, katakan untuk hari itu sudah beberapa kelas, dia akan berulang ya, ikut. Kalau waktu pertama tadi matematik, jadi kaedah dia sama juga, cara dia sama. Kemudian disambung oleh mata pelajaran bahasa Inggeris ya. Jadi cara tumpuan kamu, cara pelaksanaan kamu itu tetap sama ya. Apabila selesai ya mengikut jadual pada hari tersebut, biasanya awal ya habis, tapi kami ada masa lagi ya, macam cikgu katakan tadi, sehingga pukul 1 tengah hari. Jadi peruntukkan masa begitu. Jadi setelah selesai kamu rehat sebentar. Ya, rehat ya. Mungkin boleh kamu minum-minum sikit ke kan, makan sikit-sikit. Kemudian bila dah selesai, kamu sambung semula dengan membuat latihan. Ya, latihan yang subjek pertama tadi ke kan, sebab mungkin tak sempat sebab lepas kelas satu kelas. Jadi kumpulkan semua latihan tu di depan kamu dan siapkan satu persatu ya. Siapkan satu persatu dan sehingga pukul 1 ya, insya-Allah pukul 1 kamu boleh selesai ya. Jangan tangguh-tangguhkan atau kumpulkan latihan tu terlalu banyak ya, sebab kalau lambat kamu selesaikan latihan tu, menjawab soalan tu, mungkin ada faktor-faktor ataupun mungkin ada perkara-perkara yang kamu terlupa ya, terlupa dan menjadi masalah kepada kamu untuk menyiapkannya nanti. Jadi pesanan cikgu, jangan tangguh-tangguhkan ya, ada masa tu buat sehingga selesai. Jadi kalau ada yang tak faham semasa kamu membuat latihan tu, mungkin boleh WhatsApp kepada cikgu atau call cikgu kamu. Mungkin boleh kamu boleh bertanya. Dan saya yakin guru-guru kamu akan sedia membantu pada bila-bila masa. Jadi pastikan kerja disiap dan tidak menangguhkan kerja ya. Baik, yang terakhir, menghantar latihan atau homework. Yang ni banyak masalah ya. Bila sesi pembelajaran, penyertaan bagus, tapi bila menghantar latihan menjadi masalah. Itu yang pesan tadi, supaya setelah selesai saja, tamat saja PDPR, terus buat, jangan tangguh ya. Apabila kamu menangguhkan, jadi makin bermasalah. Kalau kamu tak hantar, guru-guru tak dapat menilai sama ada kamu faham atau tidak apa yang diajar. Jadi kalau kita hantar dan diperiksa oleh guru, barulah kita tahu pembelajaran kita itu berkesan atau tidak. Sekian.
kemenjadian diri dan pembentukan sahsiah anak-anak, kami guru-guru di SK Jalan 6 bekerjasama dengan erat untuk merealisasikan kehendak ini. Unit disiplin adalah amat penting. Bak kata pepatah, bagai aur dengan tepi. Maka dengan itu, anak-anak semua, jom kita berkenalan dengan ketua guru. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Terlebih dahulu, saya Cikgu Nur Hidayah Ashita binti Abdullah, mewakili Badan Disiplin dan Pengawas, ingin mengucapkan selamat tahun baru dan selamat kembali ke sekolah dalam norma yang baru. Cikgu percaya semua murid mempunyai azam dan semangat untuk tahun ini. Hari ini, cikgu akan berbicara mengenai disiplin. Murid-murid diingatkan supaya menjaga penampilan diri dengan mengamalkan pengurusan diri yang baik, terutamanya ketika menghadirkan diri ke kelas online. Penampilan diri mesti memaparkan seorang murid yang berdisiplin. Disiplin amat penting bagi semua murid. Apabila murid-murid mematuhi peraturan, maka mereka telah berdisiplin. Murid-murid diingatkan supaya menjaga penampilan diri dengan mengamalkan pengurusan diri yang baik, terutamanya ketika menghadirkan diri ke kelas online. Penampilan diri mesti memaparkan seorang murid yang berdisiplin. Disiplin amat penting bagi semua murid. Apabila murid-murid mematuhi peraturan, maka mereka telah berdisiplin. Apa itu disiplin? Disiplin teras kejayaan ialah rangkuman konsep yang menyatakan suatu sistem tata cara pengurusan diri yang betul pasti menatijahkan kejayaan dalam setiap urusan dan tindakan kita. Oleh itu, disiplin menjadi jurupandu untuk seseorang memperoleh kejayaan dalam mencapai sesuatu, sama ada belajar, bekerja atau melunaskan rutin harian. Pesan orang tua-tua yang berbunyi, mengaji dari alif, membilang dari esa, hujan berpokok dan kata berpangkat, jelas menunjukkan bahawa segalanya perlu melalui suatu proses dan sistem yang betul untuk meraih kejayaan, kerana yang bulat tak datang berkulit, yang pipi tak datang melayang. Ketika sedang mendaki tangga kejayaan, ingatlah, tiada ubat lain yang lebih mujarab yang boleh membantu kita mencapai matlamat. Tanpa disiplin, hasrat kita akan terbantuk. Urusan kita tidak akan langsai. Justru, impian kita akan berkecai. Kita akan kecundang di tengah medan perjuangan. Uruslah diri kita dengan merancang masa dengan bijak dan mengurus diri dengan baik. Kita perlu memiliki hala tuju yang betul, cita-cita yang jelas, dan sanggup menterjemahkan matlamat hidup dalam perancangan yang teliti. Lantas, kita pasti berjaya. Ingatlah murid-murid, untuk berjaya, kita mesti merancang sistem belajar yang betul, memiliki rutin harian yang terancang, dan sentiasa meletakkan perkara-perkara yang positif sebagai keutamaan. Cuba murid-murid bayangkan, tanpa disiplin, berapa banyak masa yang dibazirkan untuk menekan butang telefon semata-mata untuk bermain game. Tanpa disiplin, berapa lama kita kemaruk melayari laman sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Semakin lama kita melayani perkara-perkara yang membazir, semakin jauhlah kita dihanyutkan oleh ilusi tanpa realiti. Sesungguhnya disiplin diri yang tinggi
tidak akan mensia-siakan masa kita dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah, kerana masa itu emas. Murid-murid yang menjaga disiplin kebiasaannya akan cemerlang dalam pelajaran. Sudah pasti murid-murid akan lebih selesa belajar dalam suasana disiplin yang terkawal. Ingatlah murid-murid, disiplin dapat membentuk jati diri serta boleh mengubah impian menjadi realiti. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelbagai usaha dan kaedah unit bimbingan dan kaunseling dalam melebarluaskan info dan juga susur motivasi kepada anak-anak. Contohnya dalam berbentuk video ataupun paparan info. Untuk masa sekarang, UBK ataupun unit bimbingan dan kaunseling memperluaskan info ataupun motivasi di dalam WhatsApp, Facebook dan juga YouTube. Ingat anak-anak, sekiranya unit bimbingan dan kaunseling ada menyampaikan info-info ataupun video-video yang berkenaan dengan motivasi ataupun makluman tentang motivasi, jangan ketinggalan. Jangan lupa menonton dan juga membaca. Jaga kata-kata dan pertuturan supaya tidak menambahkan stres ataupun mencetuskan panik. Kekalkan hubungan dengan keluarga dan rakan-rakan. Jangan asingkan diri. Jaga keperluan asas diri seperti makan, berehat dan tidur secukupnya. Apabila berada di rumah, lakukan aktiviti yang bermanfaat. Lakukan senaman dan kekal aktif. Kongsi perasaan anda dengan orang yang anda percaya. Sekian daripada unit bimbingan dan kaunseling SK Jalan 6. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di siaran yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar anak-anak? Hari ini Cikgu Amri akan membicarakan tentang kehidupan dan erti pengorbanan. Ketika ini Cikgu tahu banyak kesulitan yang menjelma di dalam kehidupan kita. Bukan sahaja Cikgu, malah anak-anak, ibu bapa dan semua turut merasainya. Ada ibu bapa yang kehilangan kerja, kewangan meruncing, ada kesihatan yang terjejas dan banyak lagi perkara yang mungkin memberi kepecangan emosi dan pemikiran. Sebagai anak, di hadapan anak-anak kelihatan ibu bapa yang lesu sebenarnya, namun mereka tidak meluahkan demi sebuah keyakinan dan kebahagiaan anak-anak. Namun percayalah, keperihan ini adalah sebuah pengorbanan yang cukup hebat dari ibu bapa kepada anak-anak. Ibu bapa setiap hari dengan matlamat membahagiakan anak-anak semua. Anak-anak, di dalam dunia penuh cabaran, malah persekitaran yang tercemar dengan pandemik ini, jangan sama sekali leka. Ya, berkenaan kesihatan diri, masa depan dan juga amal anak-anak. Sentiasalah bersyukur dan berusaha untuk menjadi yang terbaik
dan hebat demi sebuah kehidupan di sini dan juga di sana. Anak-anak, hargailah pengorbanan ibu bapa. Akhir sekali, cikgu ucapkan terima kasih kerana anak-anak dapat bersama dengan cikgu untuk kali ini. Anak-anak teruskan usaha dan belajarlah untuk terus menjadi kebanggaan ibu bapa. Kepada ibu bapa dan semua, kalian adalah yang terhebat. Kalian merupakan nafas setiap langkah dan perjalanan kehidupan anak-anak. Salam kebangkitan jiwa dari Cikgu Amri. Assalamualaikum. Pandemik COVID-19 ini amat mengganggu kitaran kehidupan kita, malah memberi kesan ekonomi dan sosial juga mental terhadap masyarakat. Untuk siaran ini juga, cikgu menjemput Dr. Sarah daripada iMedic untuk membicarakan tentang COVID-19. Sebelum itu, cikgu ingin berterima kasih kepada Yayasan Maghfirah atas bantuan yang diberikan untuk rakaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, nama Dr. Sarah. Hari ini doktor nak share dengan adik-adik semua tentang COVID-19 dan bagaimana kita nak menjaga diri kita daripada dijangkiti virus ni. Tentu adik-adik semua dah tahu apakah itu virus COVID-19 ni. Sebab virus ni yang menyebabkan kita tak boleh pergi sekolah, adik-adik kena belajar kelas online, tak boleh main dengan kawan-kawan, kena duduk rumah je kan. Tapi sebenarnya apa tu COVID-19 ni? So COVID-19 ni sebenarnya ialah sejenis virus. Nama panjang dia coronavirus. Jadi nama glamour dia ialah COVID-19 sebab dia dikesan pada tahun 2019 di Wuhan, China, iaitu satu wilayah dekat negara China, dan kemudian dia merebak ke seluruh dunia. Bagaimana virus ni boleh merebak? Sebenarnya virus ni merebak melalui titisan pernafasan ataupun droplets. Bila orang yang dijangkiti virus tu batuk atau bersin, ataupun kita bercakap dalam jarak yang dekat dengan orang yang dijangkiti virus tu, maka titisan pernafasan tu dapat dekat kita, dan kita pun boleh dijangkiti virus tersebut. Kalau kita kena virus ni, apa yang terjadi? Simptom atau gejala virus ni berbeza pada setiap orang. Ada orang kena virus ni tapi dia macam orang sihat, tak ada apa-apa simptom, tak ada apa-apa gejala. Ada orang mungkin dia ada sesama, demam, batuk, hilang deria rasa, hilang deria bau, muntah, cerit-berit, ya. Ada yang lebih teruk, mungkin sampai tahap susah bernafas, dan yang menyedihkan lagi, virus ni boleh menyebabkan kematian. Tapi adik-adik janganlah risau. Virus ni sebenarnya tak susah untuk kita kalahkan. Dengan syarat kita kena disiplin dengan langkah-langkah pencegahan. Apa langkah-langkah pencegahan yang kita boleh buat? Yang pertama, elakkan 3C ataupun 3S, iaitu tempat yang sempit, confined places, tempat yang sesak, crowded places, dan juga close conversation ataupun sembang jarak dekat. Apabila berjumpa dengan orang, kita jaga jarak, pastikan jarak kita 1 meter. Kemudian apa yang kita kena selalu amalkan? Amalkan 3W. W yang pertama, wash, iaitu cuci, selalu cuci tangan dengan air dan sabun. Kalau tak ada air dan sabun, adik-adik boleh gunakan hand sanitizer ataupun alcohol rub. Bagaimana nak cuci tangan dengan betul supaya virus ataupun semua kuman kat tangan kita ni betul-betul hilang? Kita tengok video ini. Langkah-langkah pencucian tangan yang efektif. Pertama, basahkan tangan dan letakkan sabun. Kedua,
lekapkan kedua tapak tangan dan gosok tapak tangan anda. Ketiga, lekapkan tapak tangan kanan di atas belakang tangan kiri dengan jari bersilang dan gosok. Ulang langkah ini dengan tangan kiri. Keempat, lekapkan kedua tapak tangan dengan jari bersilang dan gosok. Kelima, genggam tangan kiri manakala tangan kanan menggosok di atas bahagian tangan kiri secara menurun. Ulang langkah ini pada tangan kanan. Keenam, gosok sekeliling ibu jari kiri dalam genggaman tapak tangan kanan dan ulang langkah ini pada tangan kanan. Ketujuh, kuncupkan jari tangan kanan di atas tapak tangan kiri dan gosok secara berputar. Ulang langkah pada tangan kanan. Kelapan, bilas tangan dengan air bersih, kemudian keringkan dengan tuala atau tisu yang bersih. Kerapkan cuci tangan dengan air dan sabun selama 20 saat. So 20 saat tu adik-adik bolehlah nyanyi lagu happy birthday ke, selamat hari lahir ke, selamat hari jadi ke. Kemudian W yang kedua, wear, iaitu pakai pelitup muka. Sebelum kita pakai pelitup muka ataupun face mask, kita kena pastikan face mask kita tu tak ada koyak, tak ada lubang. Sebelum pakai face mask, kita kena cuci tangan. Selepas kita buka face mask dan buang pun, kita kena kerap mencuci tangan. Kemudian, jangan sentuh bahagian luar face mask. Kalau adik-adik punya pelitup muka atau face mask basah atau kotor, terus buang. Jangan pakai pelitup muka yang basah atau kotor. Jangan kongsi face mask dengan orang lain, kawan-kawan, atuk, nenek, tak boleh kongsi. Bila pakai face mask, jangan biarkan face mask tergantung dekat leher. W yang ketiga ialah amaran, warn. Kalau jumpa kawan-kawan atau orang yang lebih tua, elakkan bersalaman. Kita sekadar letakkan tangan di bahu sahaja sebagai tanda hormat. Diamalkan etika batuk dan bersin yang betul. Jadi macam mana etika batuk dan bersin yang betul? Adik-adik bila batuk ataupun bersin boleh gunakan tisu, tutup dengan tisu atau kain. Segera buang tisu tu ataupun basuh kain tu. Kalau tak ada tisu ataupun kain, adik-adik boleh batuk atau bersin dengan menutup menggunakan lengan. Selalu disinfeksi ataupun cuci tempat yang selalu ramai orang sentuh. Contohnya macam butang lift, tombol pintu. Kalau adik-adik tak sihat, boleh bagi tahu ibu ayah dan dapatkan segera rawatan doktor. Duduk di rumah sehingga adik-adik betul-betul sihat. Sekiranya kita disyaki mendapat jangkitan COVID-19, doktor akan ambil sampel daripada hidung dan tekak adik-adik. Jadi adik-adik, kalau kita betul-betul disiplin dengan langkah-langkah pencegahan ni, insya-Allah kita semua berjaya memutuskan rantaian COVID-19 ni. Kita teguh, kita menang, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah di penghujung tayangan program transformasi diri ini. Tersasul kan? Tak apa, program transformasi diri. Okey, baik. Jangan lupa anak-anak untuk bersama dengan kami lagi. Pelbagai aktiviti yang akan kami sediakan. Bukan sahaja paparan video semata-mata. Iyalah kan anak-anak, cikgu ataupun unit bimbingan dan bagian selalu menghasilkan video untuk memberi motivasi kepada anak. Ya, selain daripada video, selepas ini
unit bimbingan dan kaunseling akan menyampaikan motivasi secara interaktif dan lebih banyak lagi slot akan disediakan dan juga dianjurkan kepada anak-anak. Program transformasi diri ini adalah permulaan dan insya-Allah selepas ini banyak lagi akan menemui anak-anak semua. Okey, baik. Cikgu tinggalkan semua dengan sebuah video yang pastinya akan mencetuskan rasa kerinduan yang sangat-sangat menebal. Okey, baik. Kamu rindukan SK Jalan 6 sekolah? Ya, benar. Cikgu pun rindukan SK Jalan 6. Cikgu pun rindukan kamu semua. Maka cikgu hasilkan khas untuk kamu video SK Jalan 6. Okey, itu saja. Bertemu lagi di hari yang lain ataupun program yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu, tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan. Sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir, namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Ku coba menyiramnya agar tumbuh dan berbunga, tapi mungkin kerana airnya tidak sesegar telaga Kausar. Walau ku kutip semua permata di dasar lautan, sesungguhnya walau ku siram
sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu